Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam MHI. Berbeza hari ini sebab inilah permulaan Disember, 1 Disember dan juga bulan yang terakhir 2020. Rasa bagaikan ada terselang waktu sebab kita diuji dengan COVID-19 bermula Mac sehingga sekarang kita diuji macam-macam sampai tak terasa wujudnya bulan lain. Sesedar dah pun Disember teruskan berjuang. Inilah dia hayat yang masih kita ada untuk survival pada tahap yang tinggi. Betul, dan diharapkan 2021 memberikan sinar baru kepada kita dan kita harapkan agar virus COVID-19 ini cepat-cepat terhapus. Dan hari ini bersama saya juga Marsilah Hassan. Hari ini kita akan membincangkan pelbagai topik menarik, antaranya kita akan berbicara mengenai emas murah. Adakah emas itu merupakan aset ataupun pelaburan? Kalau Fetri sendiri macam mana? Itu dia sebab berdasarkan ilmu yang saya ada yang tak banyak ni, emas ni umpama insurans kecemasan. Betul. Bukanlah kita beli hari ini jual minggu depan, tidak sebab ia sekurang-kurangnya kena simpan selama 3 tahun. Dan juga tak boleh tak boleh macam itu saja sebab ia melibatkan jangka masa panjang. Sebab walaupun kita katakan sebuah negara itu diuji dengan peperangan, kita boleh bawa emas tu sebagai aset kita untuk survive di tempat lain. Betul. Kita bawa wang mungkin di mana nak tukarkan, tapi emas ni itulah nilaian dia, tak akan terjejas walau apa pun terjadi. Betul. Sebab kata orang tu kalau kita ada simpanan sebanyak 10,000 untuk 10 tahun akan datang duit kita masih ada 10,000 lagi dalam bank. Dan kalau kita membeli emas, nilai emas kita tu untuk 10 tahun akan datang akan bertambah lebih banyak lagi. Dan kita juga nak tanya kawan kita di sana, Anip. Difahamkan giginya pun emas Gigi emas? Ada. Belum lagi bakal-bakal. Assalamualaikum semua, selamat pagi kedua-duanya dan juga seluruh penonton Malaysia hari ini. Saya nak berkongsi pengalaman berkaitan dengan emas ini apabila dibuatkan pelaburan. Sebab seorang rakan baik saya dari zaman waktu sekolah berkahwin seakan percuma lah dengan hanya menggunakan emas yang disimpan. Jadi setiap bulan dia memang akan melabur membeli sekurang-kurangnya 1 gram emas yang kecil tu ataupun mungkin sejongkong yang kita panggil tu apa? Jongkong emas tu, dan kemudian dia akan simpan memang dengan hasrat untuk dilakukan ketika perkahwinan. Jadi apabila berkahwin dia melakukan hantaran dengan menggunakan mas kahwin emas tu. Dan juga seluruh perbelanjaan itu ditanggung hasil daripada simpanan emasnya. Oh, maknanya daripada muda lagi dan emas simpan sikit-sikit lah. Apabila dah ada kesedaran tu, contoh ketika umur 20 tahun, 21 tahun, dah ada kesedaran bahawa emasnya adalah satu pelaburan jangka masa panjang, dia dah menetapkan sasaran berkahwin pada usia 29 tahun tak salah saya. Jadi dia melakukan dan menggunakan sepenuhnya simpanan emas tu. Dan seakan berkali ganda lah nilai yang dibeli. Kalau kita tak menyimpan emas, kita hanya ada satu pilihan. Yang tinggal hanyalah usia emas saja. Menjadi warga emas tanpa emas, ataupun hanya ada pisang emas yang dibawa belayar, tak ada pun simpanan untuk kita layari kehidupan. Itu pun dah dibawa belayar dah pisang. Pisang tu pun dah dibawa belayar dah. Jadi memang kalau ada kesedaran, kita tak payahlah mungkin kalau siapa yang merokok rugi, kita bakar duit, kita buat benda-benda yang berfaedah masa depan. Kalau misalnya kata sekarang ni mengikut kajian, umur kita semakin jangka hidup manusia di Malaysia ini semakin meningkat. Jadi kalau habis wang simpanan, ada lagi yang sekurang-kurangnya kita ada wang simpanan kecemasan yang macam Patrick katakan tadi sebagai insurans kita lah emas ni. Sebab bagi saya sendiri emas ni kita boleh jadikan sebagai aset permulaan. Sebab kita nak beli hartanah, nak beli rumah waktu sekarang ni kita tak mampu. Jadi satu benda yang kita boleh simpan sebagai aset kita pada masa hadapan adalah emas. Kerana harganya kita akan nak meningkat. Tahu elok kita belilah bentuk jongkong ke, simpanan ke, ataupun beli bentuk perhiasan ke. Betul. Sebab kita tak ada ilmu kan. Nanti kita akan bertanya dengan pakar macam mana supaya emas ni mampu untuk menyinari dan gemerlapkan masa depan kita. Dan mungkin ada bayi yang baru lahir ke, anak-anak baru lahir ke, mungkin dah ada pun simpanan untuk dia. Ini mungkin emas merah, emas biru ke nama ke. Tapi lebih 20 tahun bila dia nak belajar, dapat itu dijual. Tak payah lagi kita korek sini sebab anak tu pun dah ada simpanan ini. Dan saya kira memang ianya telah pun mula diterapkan sebab saya pun ada mengenai beberapa rakan yang memang dah letak perhiasan emas kepada anak-anak yang baru lahir supaya ianya jadi satu pelaburan jangka masa panjang lah. Dan satu term yang kerap diperkatakan dalam pelaburan emas ni adalah yang satu simpanan yang mudah dileburkan pada bila-bila masa untuk mendapat satu pulangan ataupun satu jaminan kewangan, dan itu mungkin satu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Macam mana nak meleburkan emas tu, bukanlah pergi cairkan ke apa ke tak, tapi mudah untuk dijual kembali, mendapatkan kembali pulangan untuk menjadi satu bentuk simpanan yang sangat baik. Katanya sekarang emas tengah murah. Nak tanya juga, adakah kena beli sekarang ataupun tunggu dulu? Macam mana kaedah dia? Kadang kita main beli kan, tapi tak ada ilmu, rugi pula kan. Betul. Kalau boleh biarlah kita beli sesuatu tu, simpan sesuatu dengan ilmu. Kalau kita main ke orang, nanti kita pula yang menanggung kerugian kan. Kalau boleh biar berilmu, barulah kita membuat pelaburan. Sama ada unit amanah ke, wang tunai ke, semuanya kena dengan ilmu. Baiklah, masa itu emas. Kalau tidak, kita tak sebut
ungkapan, banyak sekali ungkapan tentang emas ya. Tadi kita buat warga emas, kita hargai berharga. Kemudian masa itu emas sebab masa ni sangat-sangat bermakna. Jadi emas ni ternyata disebut juga dalam seluruh jangka hayat kehidupan. Ya, betul. Okey, kita nak tinjau berkaitan dengan perkembangan terbaru berkaitan dengan statistik COVID-19. Semalam kes baru yang dicatatkan adalah sebanyak 1,212 kes baru di mana kes sembuh baru juga lagi tinggi iaitu sebanyak 2,112 kes dan secara keseluruhannya kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 65,697 kes. Dan terdapat juga pertambahan kluster baru semalam di mana ada 3 kluster baru yang dicatatkan iaitu kluster Jalan 8. Ini melibatkan saringan individu bergejala pada 25 November 2020 dan juga kita ada kluster Batu 9 di Selangor dan kluster Nibong di Johor. Ya, kalau perasan semalam pertambahan yang paling tinggi adalah di kawasan negeri Selangor dan ini mengakibatkan satu keputusan telah diambil membabitkan sebahagian masyarakat daripada kluster teratai. Kita tahu di sana telah pun ditingkatkan lagi ataupun dipanjangkan lagi perintah kawalan pergerakan diperketatkan yang membabitkan kluster teratai dan satu pengumuman mungkin kepada penduduk yang berada di sekitar di kawasan Meru 3, Taman Meru dan beberapa kawasan yang sekitar dengan kluster teratai itu akan diadakan saringan secara bersasar bermula pada hari esok Rabu kepada penduduk yang berada di sana. Jadi hari ini boleh dilakukan secara screeningnya dan besok hanya memudahkan untuk mengambil swab test tersebut kepada penduduk-penduduk di sana. Jadi sila berikan kerjasama. Saya percaya ini satu perkara yang perlu dilakukan bagi membendung lagi penularan. Sebab ianya agak agresif penularan di sana, di kluster teratai itu. Dan apatah lagi Selangor kini memang sangat mendahului dari segi pertambahan kes-kes baru. Okey, baik. Kita harapkan dengan adanya saringan yang lebih terperinci, lebih luas ini, moga dapat dikurangkanlah sebab kita pun bimbang. Nampaknya makin hujung tahun makin mencanak pula. Termasuk walaupun itu kluster itu memang kluster yang tertumpu pada satu tempat. Namun kita bimbanglah takut nanti ia berjangkit kepada komuniti walaupun tidak ada waktu ini. Namun sekatan yang amat penting untuk lakukan bersama. Okey, itu dah sikit tentang COVID dan saya kira kita dapat berganjak pula ke paparan akhbar untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan berita harian ataupun Harian Metro dulu. Okey, Metro. Harian Metro dulu saya mulakan dulu ya. Okey, di Harian Metro di paparan utamanya di sini katakan bahawa dikutip dari tempat buang sampah sarung tangan jijik di mana sebuah syarikat tempatan di Bangi Selangor dikesan mengitar semula sarung tangan terpakai yang kotor dan menjijikkan sebelum dibersihkan dan dijual untuk pasaran tempatan serta antarabangsa. Sarung tangan kita semula itu pula diimport dari negara jiran yang dipercayai dikutip dari tempat pembuangan sampah klinikal dan kegiatan syarikat itu yang sudah mengaut keuntungan lumayan terbongkar selepas diserbu penguat kuasa pada Jumaat lalu dan perinciannya ada di halaman kedua dan ketiga di mana di halaman kedua di sini katanya kotor dan berselerak dengan ratusan guni berisi sarung tangan getah terpakai yang sudah digunakan dan diseluduk masuk dari negara jiran dan sebuah premis milik sindiket yang dijadikan sebagai pusat memproses sarung tangan getah kitar semula terletak di kawasan perindustrian Bangi, Bandar Baru Bangi dan ada antara sarung tangan berkenaan dalam keadaan kotor yang dikumpulkan di beberapa bahagian di dalam premis berkenaan. Malah ada antara sarung tangan tersebut yang sudah bertukar warna dan berdebu selain diletakkan berhampiran longgokan sampah di premis berkenaan dan difahamkan setiap satu daripada bekalan sarung tangan terpakai itu akan direndam terlebih dahulu menggunakan air panas ini untuk memisahkan sarung tangan yang melekat selain memisahkannya antara satu sama lain dan seterusnya selepas direndam sarung tangan itu akan dimasukkan ke dalam mesin basuh dan dijemur sebelum dikeringkan dengan diletakkan di ruangan khas menggunakan kipas. Dan di halaman ketiga ada perinciannya kalau anda dapatkan akhbar Harian Metro hari ini bagaimana proses sarung tangan kita semula ini dilakukan dan kita melihat bahawa situasi ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab kerana sarung tangan ini boleh mencetuskan risiko lah sebab sarung tangan itu adalah kotor dan terpakai dan ia boleh menyebabkan pelbagai penyakit berjangkit lebih-lebih lagi dengan situasi COVID-19 sekarang ini. Baik, paparan di berita harian ini tentang PN menang 2 undian belah bahagian. Keputusan peruntukan bagi JPM Kementerian Kewangan kekal berpihak kepada blok kerajaan. Dan sebelum ini keputusan ahli parlimen pembangkang sepakat mengadakan undi belah bahagian bagi kedua kementerian dibuat kerana tidak berpuas hati dan juga mempertikaikan beberapa perincian unjuran yang dikemuka kerajaan pada pembentangan belanjawan 2021. Namun hari pertama perbahasan peringkat jawatan kuasa rang undang-undang RUU berbekalan 21 di Dewan Rakyat semalam menyaksikan
peruntukan bagi Jabatan Perdana Menteri JPM dan Kementerian Kewangan melalui undi belah bahagian sebelum keduanya diluluskan. Anda boleh baca sebab ia mungkin agak teknikal, jadi saya tak dapat terang kata perinci. Ada baca hayati di halaman kedua untuk berita harian. Okey? Ya. Ada satu lagi di berita harian kalau ingin dikongsikan juga. Okey, dan di halaman yang ke-6 ini tentang laporan ujian klinikal fasa ketiga minggu depan. Ini tentang masih lagi berkaitan dengan isu penularan COVID-19. Malaysia sudah berunding dengan 10 pengeluar vaksin di mana Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Nurullah berkata negara ini sudah berunding dengan 10 syarikat pengeluar bagi mendapatkan vaksin itu sekiranya ia diluluskan. Dan beliau berkata Malaysia membuat rundingan awal dengan 10 daripada 12 syarikat vaksin COVID-19 yang menjalankan fasa ketiga penyelidikan bagi menjamin negara boleh mendapat bekalan selepas vaksin itu didaftarkan. Dan kita pun sedari bahawa vaksin ini tak boleh dapat dalam masa sebulan dua sebab ia memerlukan pelbagai eksperimen, kajian dan juga uji kaji sebelum dibuktikan selamat kepada manusia. Jadi kita doakanlah semoga dipercepatkan, ada kesembuhan dan ada keajaiban untuk keselamatan Malaysia dan dunia amnya. Okey, baik. Saya nak bersama dengan anda untuk kembali di harian Metro. Ini berkaitan dengan perkembangan banjir di negara kita, terutama yang sedang melanda di beberapa buah negeri di Pantai Timur. Dan di halaman ke-18 ada diselitkan juga perkembangan dan juga sedikit warna-warni berkaitan dengan apa yang sedang melanda di Kelantan. Di Pasir Mas, ikan darat Juadah Family, warga mas guna pukat tarik mencandit pelbagai jenis ikan di sebalik dugaan bah. Seorang lelaki warga Mas mengambil peluang melakukan aktiviti pukat tarik untuk menangkap pelbagai jenis ikan di Kampung Siram, Jalan Lama Rantau Panjang, Pasir Mas di sini. Cik Omar Cik Mat, 66 tahun, menggunakan jaring, buluh dan tali untuk membuat pukat tarik yang kebiasaannya dipasang di kawasan air deras. Dan boleh kita saksikan juga pelbagai ikan berjaya ditangkap dalam sehari. Saya boleh dapat 5 hingga 8 kilogram ikan seperti haruan, sepat, keli, baung dan puyuh. Sekarang hasilnya tak banyak seperti sebelum ini apabila pernah memperoleh hasil sehingga 20 kilogram sehari. Apapun ini, kalau diperhatikan dari gambar ini juga menyaksikan bahawa keselamatan itu tetap diutamakanlah dalam melakukan aktiviti sebegini. Okey, kita nak war-warkan juga ini berkaitan dengan amaran cuaca waspada kuning berkaitan dengan banjir juga. Di beberapa buah negeri telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah dan juga Perlis antara yang telah pun diberitakan bakal menerima amaran cuaca waspada iaitu zon kuning. Dijangka hujan berterusan pada hari ini dengan kelajuan angin yang boleh mencecah sehingga 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai 45 meter jangka berlaku di perairan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Rata-ratanya di Pantai Timur. Jadi ini merupakan amaran monsun timur laut dan diharap agar keseluruhan penduduk yang berada di kawasan-kawasan sekitar boleh lebih berwaspada dan memastikan terlebih dahulu apapun keselamatan diutamakan dan jangan jadikan ini sebagai satu pesta air pula. Ini amaran daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak jengah dan meninjau perkembangan banjir di Kelantan terutamanya yang telah pun difahamkan mempunyai beberapa pusat pemindahan banjir tempatnya di Pasir Mas dan mungkin kita akan mendapatkan perkembangan dan juga memastikan bahawa di dalam kita sedang menghadapi satu lagi cabaran ini, banjir ini juga diambil serius, apatah lagi yang seakan satu dugaan berganda banjirnya lagi dengan mengamalkan SOP dalam COVID-19 ini lagi. Jadi ini satu peringatan kepada semua dan juga pengajaran bersama. Okey? Dan nanti kita cuba dapatkan bagaimana perkembangan banjir di Kelantan sebab kita juga ingin tahu bagaimana tentang paras air, cuaca terkini. Kita akan cuba dapatkan timbalan pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, Puan Siti Nur Hasma Mat Isa yang mungkin telah pun bersedia untuk memberikan laporan bagaimana keadaan pengurusan banjir di Kelantan. Assalamualaikum. Masih ada sikit gangguan teknikal akan dihubungi nanti. Yang penting juga tadi disebutkan tentang SOP ketika banjir. Betul. Amat penting sebab ialah kita nak mengelakkan sentuhan kalau boleh. Kemudian bisa kata kalau satu tempat tu terjejas pun dan juga memang hujan banjir, macam mana dari pengurusannya? Betul. Pemakaian, penyelamat dan sebagainya. Okey. Okey, kita berhubung dengan Puan Siti Nur Hasma di talian. Assalamualaikum. Salam. Baik, Puan, cuaca bagaimana di mana di Kelantan? Di Kelantan, kalau di tempat saya berada sekarang ni dan sepanjang ni hujan. Hujan, ya?
Namun bagaimana dengan keseluruhan sejak semalam? Adakah memang hujan sepanjang hari atau bagaimana? Ya, semalam masih hujan lagi dan hingga ke pagi ni lah masih lagi hujan. Ya, saya lihat ada juga kawasan perniagaan rumah yang dah mula ditenggelami air. 2-3 hari tak dapat berniaga teruskan kehidupan. Mungkin Puan ada laporan nak dikongsikan? Ya. Ya. Terima kasih kepada Fitri kan ni? Ya, saya betul. Okey. Sekarang ni kami ada di Sekolah Kebangsaan Tok Deh, Tapanjang Pasiman Kelantan. Merupakan salah satu pusat pemindahan yang dibuka di Kelantan lah sehingga pada hari ini. Okey, di pusat pemindahan ni sekarang ni dibuka pada 29 bulan 11 yang lalu. Kita ada 5 keluarga yang dipindahkan di sini dan jumlah keseluruhan masa adalah seramai 22 orang lah. Dan jika kita tengok pada jumlah masa ni, start daripada mula masuk pada 29 hari bulan 11 dan sehingga kepada pagi ni 1 hari bulan 12 masih lagi belum berkurang. Bermaksudnya kawasan kediaman mereka masih lagi ada air lah dan mereka masih belum boleh kembali ke kediaman masing-masing. Kalau tengok pada bacaan paras air, air Sungai Golok di Rata Panjang pada sehingga jam 6 pagi ialah 9.13 meter, iaitu 0.13 meter di atas paras bahaya. Namun tren menurun lah. Dan saya rasa semua orang tahulah Rata Panjang ni merupakan hotspot musim terkuduh lah, selalu berlaku banjir lah. Okey, baik. Dan mungkin antara kesiapsiagaan dari segi bentuk bantuan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan sendiri, Puan. Ya, okey. Untuk makluman para penonton MSI, kita menguruskan pusat pemindahan ni di Negeri Kelantan adalah berdasarkan kepada garis panduan pengurusan pusat pemindahan yang disediakan oleh NAKMA, iaitu pusat pemindahan ni ialah kita sebab ada kaitan dengan COVID, jadi pengurusan kita mengikut SOP COVID-19 lah. Yang mana masa-masa yang dipindahkan ke pusat pemindahan ini, kita akan buat saringan suhu. Kemudian diwajibkan untuk memakai pelitup muka dan mengamalkan 3W itulah, wash, wear dan juga warn. Dan untuk bantuan kepada semua mangsa yang berpindah ini, kami menyediakan bekalan makanan dan keperluan asas. Dan kita disebabkan kita tidak boleh memasak secara gotong royong, maka kami membekalkan makanan kepada masa-masa adalah secara berbungkus Ada tak tidak mungkin ada keluarga yang ada anak yang bakal peperiksaan ke nanti, yang SPM ke yang sedang bersedia untuk bulan tahun hadapan kan, mungkin patutnya kena kelas online dan sebagainya, perlu ada jadual-jadual belajar tertentu. Bagaimana ini dapat dibantu di sana, Puan? Dan kita melaksanakan pengurusan ini dengan kerjasama PBD dengan Hembasiman, dan kita akan pastikanlah masa-masa yang mempunyai anak yang bersekolah yang akan pergi peperiksaan ini dibantu oleh pihak PBD lah dan semua agensi-agensi yang terlibat lah. Kita nak pastikan bahawa masa-masa yang berpindah ni selesa dan dapat mencapai rutin kehidupan mereka lah, seperti belajar dan juga yang bekerja. Kalau tengok pada hari ini, kebanyakan ketua rumah, suami-suami pergi bekerja, yang tinggal ni isteri-isteri sajalah bersama anak-anak mereka. Cabaran juga sebab ini kali pertama berada di kawasan penempatan sementara, keadaan kita mengamalkan perjalanan fizikal ya. Semua kena betul-betul patuhi SOP semua. Betul. Sangat mencabar, Puan. Ya, betul. Sebab jadi apa yang kami laksanakan di sini, kita mendapat kerjasama yang sangat erat daripada semua agensi, termasuk nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Dan setiap hari pun Klinik Kesihatan Rata Panjang akan datang membuat pemantauan lah terhadap mangsa-mangsa yang berada di sini. Dan juga kita akan pastikan SOP yang kita tetapkan itu dipatuhi lah. Sebab kita memang amalkan penjarakan sosial yang mana kita punya kemah-kemah ni pun kita dirikan secara jarak 1 meter. Dan kita ada tagging keluar masuk. Pengambilan makanan pun kita ada tagging. Kaunter pendaftaran dan semualah. Dan kita tanpa di dini peringatan kepada masa-masa yang berpindah lah agar mereka mematuhi SOP. Baik. Itu dia. Baik, terima kasih Puan Siti Nur Hasmah Mat Nisa. Semoga-moga dipermudahkan urusan petugas-petugas ya yang sangat komited, kita tahu sangat menyantuni siang dan malam mereka yang terjejas ini. Ya, semoga ada sinar dan terima kasih dapat banyak. Terima kasih banyak. Okey, itu dia panggilan dari Kelantan. Memanglah tadi disebutkan hotspot ya. Rantau Panjang ni memanglah setiap tahun mereka ada pengalaman. Tapi kali ini tadi saya kagum sebab kaum lelaki
kalau boleh kerja, keluar bekerja. Ya. Betul. Demi rezeki, demi mungkin dah ada pelbagai kan agenda kehidupan mereka dapat diteruskan, termasuklah dengan pendidikan. Baik, Okey. Dan yang paling penting pematuhan mangsa-mangsa yang terlibat tu dalam mematuhi setiap SOP yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turbabit. Dan seterusnya Hanif. Betul. Cakap mengenai SOP, kita nak pantau juga dan mungkin ini boleh mengambil sedikit nasihat dan juga pengajaran daripada apa yang sedang berlaku ketika ini, banjir dan juga COVID-19. Jadi kita ingin bersama dengan di panggilan video adalah DCP Syafian Mamat, Ketua Polis Kelantan untuk berbicara berkenaan dengan perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang pertamanya terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Bagaimana keadaan semasa di Kelantan di IPD pada ketika ini Tuan? Alhamdulillah. Ya. Waktu ni hujan renyai-renyai di sekitar Ibu Pejabat Polis Kontingen. Ya. Dan boleh dikatakan di seluruh negeri lah hujan waktu ini. Ya, baik. Maafkan saya di IPK di Kota Baru. IPK, Ya. ya. Mungkin Tuan juga boleh bersama dengan kita untuk mengambil kesempatan ini menerangkan berkaitan dengan SOP ketika banjir ini dan memberi peringatan kepada orang ramai terutamanya bahawa ini bukan pesta air, bukan lagi satu sambutan, tapi ini adalah satu dugaan kepada kita semua dan mengingatkan sekali lagi tentang SOP yang perlu dipatuhi. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengambil kesempatan lah untuk memaklumkan kepada seluruh rakyat, khususnya di Kelantan, kita dalam hidup norma baru. Kita bukan lagi boleh hidup dalam keadaan-keadaan sebelum ini. So, dalam keadaan COVID-19 yang masih lagi berada dalam masyarakat, kita kena bersedia berubah. Seperti mana yang penonton semua mengetahui bahawa di Kelantan juga telah diisytiharkan PKPB mulai 21 November hingga 6 Disember. Ya. Jadi tahap pematuhan SOP di negeri Kelantan ini adalah peringkat yang memuaskan. Namun begitu masih ada segelintir masyarakat ataupun pengusaha-pengusaha yang tidak mematuhi SOP-SOP. Maka itu pihak berkuasa terpaksa mengambil tindakan. Peringkat ini bukan lagi peringkat amaran, tapi peringkat tindakan. Nasihat dah selesai, amaran dah selesai, peringkat kita ambil tindakan compound dan sebagainya. Ya. Jadi kalau lihat dalam 1-2 hari ini di Kelantan ni viral isu pengunjung-pengunjung ataupun peminat-peminat barangan kemas Betul. yang menyerbu kedai-kedai emas di sekitar Kota Baru. Ya. Ini satu perkara yang perlu diberi perhatian. Ya. Beli emas tak salah, Ya. jual emas pun tak salah. Tapi kita kena ingat kita sekarang berada dalam tempoh PKPB yang perlu setiap pihak mematuhi arahan-arahan ataupun SOP-SOP yang telah pun dikeluarkan. Ya. Tapi kalau tengok sampai berebut-rebut nak beli barang kemas. So inilah nasihat saya, jangan kita terlampau gairah mengejar waktu dan sebagainya. Ya. Perkara kedua, seperti mana yang semua sedia maklum, Kelantan sekarang telah mula hujan. Ya. Dan ada setengah-setengah tempat sudah mulai ditenggelami air. Dan sudah ada pun mangsa-mangsa telah dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan. Dalam situasi baru, dalam keadaan sekarang, kita kena hidup dalam norma baru macam saya cakap tadi. Kita tidak boleh lagi nak pergi main air macam dulu-dulu. Dulu kan kalau musim banjir semua pekat keluar pergi main air. Jadi dalam norma baru, main air tak salah. Apa yang salah jika kita tidak patuhi SOP yang ditetapkan. Okey. Kita tidak boleh berkumpul ramai-ramai. Ya. Dan kita mesti ada pakai penutup muka, mulut dan sebagainya. Ya. Kalau dulu kita boleh berpimpin tangan, bergurau senda. Sekarang dalam situasi COVID, tak boleh begitu. Ya. Ini yang kita kena jelaskan. Isu-isu yang ada hubung kait dengan pematuhan SOP. Ya. Semalam saya juga ditanya oleh ramai sahabat-sahabat, terutama penduduk Pasir Mas, Okey. mengatakan bahawa betul kau KP, kalau main air kena denda 1,000. Dia sebenarnya kalau main air ke main apa, asalkan patuh SOP tak apa. Okey. Yang jadi isunya berebut-rebut main air, berpegang-pegang tangan dalam keadaan yang tidak ada penjarakan sosial. Ya. Bila tidak ada penjarakan sosial,
Ini yang menjadi kesalahan dan tidak patuh kepada SOP. Ya. Jadi saya harap masyarakat tidak keliru. Dua-dua situasi yang berlaku di Kelantan dalam 1-2 hari ini perlu kita beri perhatian, perlu kita sama-sama tangani kerana kita dalam usaha nak memutuskan rantaian COVID-19. Ya, betul. Jadi sehingga hari ini pun kita masih ada lagi kes-kes yang positif. Jadi kalau tidak kita jaga kita, siapa lagi yang akan jaga kita? Ya, betul. Ini yang mustahak yang perlu kita amalkan. Ya, Tuan. Sangat menarik sebab saya pun ada terbaca berkaitan dengan beberapa pengusaha premis kedai emas yang diberikan kompaun kerana melanggar SOP ataupun tidak menjaga kebajikan pelanggan yang datang. Apatah lagi sekarang ini musim air naiklah hujan di Kelantan dan Pantai Timur terutamanya. Mungkin sedikitlah Tuan berkaitan dengan saranan kepada orang ramai dalam memastikan sebab yang berjuang bukan setakat orang ramai saja, maksudnya frontliners kita termasuk pihak Tuan sendiri juga perlu mengamalkan SOP yang ditetapkan. Jadi nak memastikan bahawa semuanya patuh ni Tuan dalam keadaan sangat mencabar ni. Betul. Malam saja saya terpaksa kerah anggota-anggota saya, termasuk Petrolka, URB dan sebagainya, terpaksa pantau kedai emas pula. Jadi ini sebenarnya sepatutnya pihak polis boleh buat kerja-kerja lain. Ya. Jadi oleh kerana keadaan itu begitu mendesak, saya terpaksa gunakan manpower yang ada. Ya. Jadi nasihat saya kepada semua pihak, penjual kedai emas ataupun pembeli, boleh beli dan boleh jual. Tapi mesti ada SOP. Mesti ikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi jangan kita orang Kelantan panggil berebut-rebut lah. Jangan berebut-rebut. Ada masa. Jadi mungkin pengusaha ni boleh sediakan kursi, dalam jarak 1 meter dan sebagainya. Sediakan hand sanitizer dan sebagainya. Begitu juga dengan kerjasama oleh pengunjung-pengunjung kedai emas. Jadi beratur ikut aturan. Jangan duk berebut-rebut. Mas tak habis, mas banyak lagi. Betul. Jadi simpan. Jadi yang pusat kan jaga kesihatan kita, jaga supaya kita tidak dijangkiti COVID. Sebab kita tak tahu. Dalam masyarakat kita hari ini, kita tak tahu siapa yang positif. Betul. Jadi kita kena beringat. Ya. Jangan disebabkan mas wujud kluster baru. Ini saya takut sekali. Ya. Jadi harapan saya kepada rakyat Kelantan yang mendengar ataupun menonton TV MHI pagi ini, pandanglah nasihat saya, ambillah nasihat saya sebagai nasihat yang membina, nasihat yang positif. Sama-sama kita jaga kita. Kalau bahasa Kelantan panggil, demo jaga demo, kita jaga kita. Ya. Kawai jaga demo jugalah kalau dari sudut frontliners ni. Frontliner. Ya. Frontliner. Betul. Tuan, terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih. Betul, kerana sudi bersama dengan kami DCP Syafian Mamat, Ketua Polis Kelantan. Semoga selamat dalam usaha yang ingin dilakukan dalam bertugas dan sampaikan salam kami kepada seluruh anggota Tuan di Kota Baru. Terima kasih. Baik, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Polis Kelantan DCP Syafian Mamat berkongsi berkaitan dengan SOP yang perlu dipatuhi ketika usaha banjir dan juga dalam menangani wabak penularan COVID-19 ini. Ya. Dan saya pun tak sabar untuk menggali ilmu tentang emas. Adakah kita membuat pembelian itu dengan ilmu ataupun mengikut orang saja? Betul. Kalau boleh biarlah berdasarkan pada ilmu pengetahuan demi pelaburan yang menjanjikan masa depan yang baik. Betul, dan untuk ilmu lebih lagi mengenai emas akan bersama kami sebentar lagi kerana kita nak berehat seketika dan sekali nanti bersama saya dan juga Hanif untuk mengupas isu emas ini sama ada aset ataupun pelaburan. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Mimpi, mainan tidur atau petanda. Menyantuni pelawak veteran Datuk Jamali Syahadat. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Bersama para pelakon gerak khas Namun, The Finale. perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Segalanya dan banyak lagi hanya di MHI 8 pagi, TV3. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Namun perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Masa dah semakin suntuk. Orang kuat kita nak tinggalkan kita semua. Assalamualaikum, hai semua. Saya Nomar Hakim memegang watak sebagai ACP Haris. Jangan lupa untuk saksikan Gerak Khas Finale hanya di TV3. Jaga diri, hiasi peribadi, kita jaga kita dalam melawan COVID-19, insya-Allah.
Okey, kembali bersama kami di Malaysia ini. Itu antara yang menarik sepanjang minggu ini, dan yang menarik pada hari ini dan pagi ini berkaitan dengan emas. Betul. Sebab sekarang harga emas tengah jatuh. Ya. Jadi ramai orang menyerbu macam yang Hanif interview tadi. Ya. Okey, di kedai emas berpusu-pusu orang datang beli emas. Tapi yang pentingnya kalau kita nak beli emas tu pastikan patuh segala SOP. Dan bukan SOP yang kita nak cakap sekarang ni, tapi kita nak bercakap mengenai emas ni, adakah ia sesuai sebagai aset ataupun pelaburan? Ya, tapi sebelum kita bertanya dengan yang lebih pakar untuk menerangkan tentang mungkin sedikit perkongsian pada pagi ini, kita saksikan terlebih dahulu berkaitan dengan harga emas turun naik dan juga mungkin ada sikit persoalan untuk terus dijawab oleh tamu kita pada pagi ini. Silakan. Ketika ini, emas menjadi perbualan hangat rakyat Malaysia ekoran penurunan harganya sejak minggu lalu. Penurunan ini menyebabkan ramai orang berpusu-pusu membeli emas sama ada bertujuan memakai, menyimpan atau sebagai pelaburan. Memetik kenyataan akhbar Harian Metro 29 November 2020, kebanyakan penduduk di Kelantan tidak melepaskan peluang untuk membeli emas berikutan harganya kini merudum sehingga RM223 per gram. Emas, aset bernilai yang dapat membantu ketika keadaan terdesak dan menyelesaikan masalah kewangan. Pun begitu, dalam kegairahan membeli emas, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mematuhi SOP supaya penularan wabak COVID-19 dapat diatasi segera. Nama saya Nik Rozi Rahnik Mansur. Jadi saya nak tanya tentang harga emas ni. Bila dia naik, bila dia turun, adakah dia bergantung kepada keadaan ekonomi atau bergantung kepada benda-benda lain seperti krisis COVID-19 dan sebagainya. Itulah dia tadi soalan daripada penonton kita. Adakah harga emas ini bergantung kepada faktor ekonomi ataupun disebabkan situasi pandemik COVID-19? Dan yang arif untuk menjawab soalan tersebut adalah bersama kita di studio hari ini adalah Encik Syamsuddin Kadir, seorang pakar perunding pelaburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Semakin bertenaga nampaknya, apatah lagi sekarang dengan situasi emas menurun harganya ini. Tuan, kita terus menyantuni soalan yang diberikan oleh penonton tadi. Bagaimana nak tahu naik turun emas? Okey, saya rasanya kalau kita tengok dia ada berlawanan dengan 2-3 benda lah. Contoh paling mudah saham. Apabila saham jatuh, emas naik. Contoh masa apabila berlaku COVID hari itu, jadi penguncupan ekonomi dunia, apabila ekonomi dunia mengucup, saham jatuh. Bila jatuh, pelabur-pelabur takut nilai duit dia dalam saham jatuh. Yang dulu RM10 dah jadi RM1, RM5. So dia akan cepat-cepat keluarkan daripada saham. Dia akan cari aset yang paling selamat menjaga nilai, iaitu emas. So dia akan pindah itu sebab harga emas naik macam roket daripada sejak COVID awal bulan 2 itu naik macam roket lah. Jadi dia naik mendadak. Dia sekarang asasnya kalau perang, apabila perang nak berlaku, orang akan jual mata wang apa. Terutama mata wang dunia famous itulah, US dollar. Jadi orang kepak dalam emas. Perang. Sebab orang tahu kertas ni tak bernilai. Kita di Malaysia sebenarnya dah berlaku. Masa zaman Jepun, duit apa? Daun pisang tu. Kan berguni-guni. Lepas Jepun dah ni, habis kosong nilai. Jadi itu sebab salah satunya apabila minyak naik, harga emas turun. Kalau minyak turun, orang akan pindah ke dalam emas. Itu yang jadi satu menyebabkan harga emas tu naik. Jadi kalau pengucupan ekonomi memang orang akan pindah ke dalam emas. Saham jatuh memang emas. Okey, satu lagi apabila saham naik, harga emas akan turun sikit. Betul. Sebab orang akan pindah. Sebab orang nak buat untung cepat. Itu antara sebab-sebab faktor-faktor. Cuma macam kita ni jangan risau ada setengah alamak harga turun. Kan ada setengah orang takut dia dah beli 300 hari tu. Sebenarnya turun tapi gram kita tak berkurang. Kat rumah kau berkurang. Tak ada. Gram tak berturun. Kita lagi mana kita tak jual, tak ada masalah. Okey, sekarang kita tahu ianya antara yang nilai susutan yang paling ketara lah sekarang ni dengan harga 230. Sangat-sangat. Sebab kalau kita ambil emas 999.9, emas 24K, harga tertinggi tahun ni sekitar 7 Ogos ke RM304 segram. Hari ni RM258 segram lebih kurang. Banyak tu, sangat banyak. Apa yang perlu dilakukan pada waktu ini? Dia sebenarnya trend ni kita tengok sebab tadi dah tunjuk Kelantan KL. Dia trend orang KL dengan Kelantan ni lain sikit. Orang Kelantan ni apabila saya tengok bila harga semakin naik masa naik itu, dia orang beli. Makin tinggi mereka makin beli. Itu orang KL. Ya, orang Lembah Kelang lah terutama. Tapi bila turun dia biar dululah. Tapi yang Kelantan pula apabila harga naik dia beli. Tapi apabila turun dia borong.
Itu sebab yang berlaku kat Kota Baru, ni masa untuk memborong. Apa bezanya harga kita borong bila harga naik dan harga turun tu? Okey, dia sebenarnya kalau di Kelantan ni, kalau naik dia beli je sikit-sikit, tapi turun baru memborong. Jadi sebab memborong ni sebab dia dapat jimat terus, banyak. Jadi itu yang mengambil sebab. Cuma yang macam KL kita takut, dah naik lah. Dah semakin naik. Macam sana naik pun beli, turun pun beli. Jadi duit tu dia tak beli sekaligus. Kalau macam kita KL naik, terus beli. Ada contoh ada RM10,000, RM100,000 dah planning dah nak beli. Ataupun RM10,000 dia dah bagi 3 kali beli. Maknanya tak digalakkan lah. Kalau harga contohnya harga emas sekarang tengah turun, boleh tak kalau kita nak beli secara pukal, beli banyak-banyak simpan sekaligus kan? Dia bagus. Dia bagus juga. Cuma kalau hari kita beli tu kena hari paling rendah, alhamdulillah. Tapi kalau alamak esok turun lagi. Jadi kan sayang. Jadi kalau ada RM10,000 ke berapa puluh ribu, kita peruntukkan. Hari ni beli, 2-3 hari tengok dulu. Dalam 2 minggu, 3 minggu baru 3 kali kita beli. Kita beli harga supaya at least taklah rasa down sangat. Tapi kalau beli emas ni senang je. Beli emas memang menyesal, tak beli emas pun menyesal. Beli emas contoh kita beli hari ni, menyesalnya apa? Alamak, esok turun lagi, betul dia. Kenapa tak tunggu esok? Kalau esok naik, kenapa hari ni tak beli banyak? Menyesal juga. Menyesal. Lagi tak beli memang lagi menyesal lah. Okey, ini berbalik kepada topik yang ingin kita bincangkan. Mungkin ada juga persoalan daripada beberapa rakan kita di Facebook dan juga yang telah pun kita dapatkan tu nanti kita akan dapatkan. Tapi mungkin sekarang ni emas, kita tahu ianya memang satu perdebatan yang tidak berkesudahan lah. Aset atau pelaburan. Jadi Tuan, untuk menyantuni penonton yang mungkin baru ingin berjinak-jinak, apa sebenarnya kelebihan ataupun adakah ini aset atau pelaburan kepada orang ramai? Okey, dia secara rasanya kalau emas, sebab sekarang zaman dulu mah perhiasan je. Sekarang ni kita dah ada gold bar pun boleh beli dengan saiz kecil. Betul. Dulu dengan jongkong ingat sekilo. Yalah, jongkong macam nak buat rumah bata lah, jongkong bata. Sekarang ni 1 gram pun dah boleh beli. Betul. Jadi sebenarnya emas perhiasan dengan emas jongkong, gold bar, whatever semua ni, akaun adalah aset. Tapi yang lebih pada pelaburan, dia lebih pada kalau sekarang yang lebih ke depan adalah gold bar. Jongkong yang segi 4 tepat ataupun dinar. Sebab kenapa? Sebab emas perhiasan ni dia ada susut nilai dia tinggi. Dia bukan menyusut depreciation tu, dia masa nak jual. Macam kita kereta second hand lah. Tengok cari dalam online, harga market 50, pergi jual dia ambil 40 sebab dia pun nak jual balik. So emas perhiasan dia ada susut nilai. Kenapa tinggi? Sebab dia ada kos upah. Kos upah yang tinggi. Jadi apabila kita jual balik dia dapat rendah. Tapi kalau kita nak pakai badan, takkan nak beli jongkong, right? Mesti kena emas perhiasan. Jadi makna dua-dua tu adalah aset. Dan emas ni satunya dia boleh melamatkan duit boros kita. Sebab sekarang zaman dulu tak apa. Zaman muda-muda okey, nak keluar duit kena pergi bank. Office hour. Lepas tu dah ada ATM sampai pukul berapa? 10 malam ke? Itu pukul 6, 5 pagi. Lepas tu lama-lama sekarang dah 24 hour. Sekarang dah ada online. Lagi Jadi salah satu caranya kita pindahkan duit kita tu dalam bentuk emas. Dia boleh buat secara online, lepas tu ambil fizikal dia. Itu jadi boleh menyelamatkan. Jadi dia dan satu lagi emas ni dia boleh tukar. Kenapa aset dan pelaburan dia boleh tukar jadi tanah, kebun dan sebagainya. Melalui emas. Dan dia siapa yang buat emas dia akan boleh beli rumah 10 tahun lebih awal. 10 tahun lebih awal. Kalau kita buat cara biasa 10 tahun lambat untuk beli rumah. Banyak lagi bertanya ni. Kan? Sebenarnya bagus kalau kita... Ini sangat berminat ni nampak dah. Saya macam berminat. Baru saya sedar betapa pentingnya emas ni kalau kita nak buat pelaburan. Dan sebenarnya kita ada soalan daripada penonton kita. Soalan di Instagram MHI. Kalau kita boleh lihat soalannya. Ini dia soalannya. Berbalik ke simpanan emas untuk beli aset... Berbaloi ke simpanan emas untuk beli aset seperti rumah atau tanah. Dan satu lagi. Dari yang di bawah tu boleh nyatakan platform terbaik untuk melabur emas atau sekadar membeli emas fizikal dan menyimpannya. Okey, saya rasa soalan pertama tadi dah dijawab untuk membeli emas. Memang betul. Dia kalau emas ni boleh mempercepatkan beli kata rumah tanah 10 tahun lebih awal. Kalau nak beli tanah lot tu 2 tahun pun boleh. Tengok sebab dia gini, dia kena apa-apa kalau ada emas fizikal dia jadi ketagih. Dia jadi macam orang ketagih dadah. Dia tak fikir benda lain tak menilai. Jadi kalau orang dah ketagih ni kadang-kadang dia pergi makan keluarga dia. Orang lain order makan, dia ambil nasi, dia ambil kuah-kuah je. Sebab dia dah set kepada RM100 aku makan mengarut dah lebur setengah gram emas. Dululah sekarang 0.3 lah. Maknanya sekali kita dah beli emas tu kita akan berterusan beli emas. Dia akan jadi kebiasaan. Dan cuma yang bagusnya dia tukar macam tadi. Tukar emas tu kepada tanah, bukan simpan je. Ada momen harga naik tukar jadi tanah. Start balik pula. Okey. Soalan kedua, platform terbaik untuk menyimpan sebab saya juga pernah beli 1 gram dan kita simpan dalam almari je. Dia sebenarnya kalau untuk orang miskin ni kalau boleh dia cari yang saiz yang lebih besar. Tak apa, bermula kecil boleh cari saiz besar. Tapi kalau untuk orang kaya 1 gram tak apa sebab 1 gram ni susut nilai dia tinggi. Dia semakin besar saiz gram, contoh 10 gram dia 9%, lebih kurang.
Sebab kalau let's say sekilo 6% je susut nilai dia. Maknanya macam ni, kalau emas piasan kalau kita beli 1,000, kalau esok harga 10,000 insya-Allah kita jual balik dapat sekitar 7,000. Lebih kuranglah tengok atas kedai. Ada kedai dapat lebih, itu alhamdulillah. Sebab bukan kedai nak ambil untung banyak, sebab kos upah tu design. Dia mungkin lebih balik. Okey, kalau emas jongkok ni gold bar, kalau kita beli ataupun dinar, kita beli 1,000, kalau esok harga 10,000 insya-Allah kita dapat 9,100 ke atas. Semakin besar saiz seketul semakin fikir macam kita beli sedozin barang kan murah. Dia macam tu lah keping. Jadi kalau 1 gram tu not advisable lah. So kalau untuk nak beli tanah apa tak. Tapi tak apa boleh beli. Alang kumpul. Yang 10 ke atas ataupun 1 dinar ke atas itu lebih cepat untuk beli tanah. Okey, baik. Kita ada beberapa pandangan dari orang ramai dan juga mungkin soalan juga dari penonton setia Malaysia hari ini. Silakan. Bagi pendapat saya, untunglah untuk beli barang kemas sebabnya kemas ni dia ada time dia naik harga, time dia turun harga kan. So tak rugilah kalau beli. Sebagai saya pun seorang perempuan, emas tu kira perhiasan wanita kan. So untunglah untuk beli barang kemas. Selain dari pakai, so kita boleh investment lah. So lama kalau kita pakai, so 2-3 tahun lagi insya-Allah emas akan naik. So kita pun boleh, kalau nak pakai perlu duit, so kita boleh jual. So dapat imbuhan lah, ada profit jugalah kalau emas tu naik lah. Satu perhiasan mentah, lagi satu kalau kita kahwin pun kita orang beli emas kan untuk batalkan air semayang semua tu lah. Saya rasa memang kalau wanita memang barang kemas tak dapat dipisahkan lah. Jadi sekarang harga tengah turun, memang kena carilah, kena ada. Ya, betul, itu pendapat orang ramai berkaitan dengan harga sekarang semakin menurun dan mungkin juga tentang kebaikan menyimpan emas, melakukannya sebagai satu aset dan juga pelaburan. Sebab kita kena faham kedua-dua ni. Nak main perlu ada ilmu juga. Ya, betul. Tuan. Dia bukan jangan pakai masa orang beli, kita beli. Lepas tu kenapa beli? Dah orang lain beli, saya pun beli. Itu tak boleh. Dia kena ada matlamat. Dia kalau beli emas mesti bermatlamat. Walaupun pelaburan untuk apa? Sebab bila kita tahu, baru kita tahu bila masa nak jual. Sebab banyak orang jual emas apabila harga tinggi. Bagi saya itu silap. Sebab bila dia keluarkan duit emas tu, dia tukar dalam bentuk dalam akaun biasa. Akaun biasa kita ni 90 tahun baru jadi double. Duit kita dalam akaun biasa 90 tahun. Manakala simpan 10,000 ini, dia akan jadi 20,000 90 tahun akan datang. Tak sempat. Yes, betul. Itu sebab emas tu jangan ditukar dalam bentuk cash. Dia hanya ditukar apabila dah capai matlamat. Nak beli kereta second hand import ke. Nak kahwin macam tadi. Nak kahwin, baru kita ni. Kalau sekadar, dah untung jual, jangan. Itu beli saham. Kalau nak beli tinggi untung jual, tu beli saham di Bursa Malaysia. Kita ada saham emas yang patuh syarat dengan tak patuh syarat. Jadi kalau nak jenis main yang sport macam hari nak tengok pagi petang, tu beli saham. Baik. Dan kalau tadi macam Tuan katakan bahawa untuk pelaburan seelok-eloknya beli emas jongkong. Tapi sesiapa yang mungkin tak berminat nak pakai emas perhiasan dan sebagainya, emas yang sesuai untuk dijadikan pelaburan, emas perhiasan tapi untuk dijadikan pelaburan nanti. Adakah perlu emas tu orang kata pure gold ataupun campur-campur? Dia yang paling bagusnya emas kuning itulah. Kerana sekarang orang letak dengan emas putih apa, sebab emas putih ni kalau tengok saya rasa tak ada nilai. Beli mahal. Nak jual tu macam seolah tak ada nilai lah. Kan ada trend sekarang kan dia memang campur. Perhiasan semata-mata. Kalau dia kuning itu yang terbaik. Kalau 91 dan yang kuning maksudnya tak campur lah. Sebab kalau nak jual nanti kedai kata ni campur kan susah. Dia bagi ayat apa, dia pun susah nak tentukan berapa. Sebab yang lebih paling mahal 999, kedua tu 916. Ya, okey Tuan. Kita ada sikit masa je lagi, tapi mungkin sedikit nasihat dan panduan kepada orang ramai yang menyaksikan bersama kita, kepada mereka yang apa yang perlu diketahui dalam sudut asasnya, dan nak menjawab persoalan yang paling banyak ditanya ni. Adakah kita perlu sabar dulu? Adakah harga akan turun lagi menurut pandangan Tuan atau bagaimana? Macam saya kata tadi, dia macam beli saham, beli apa. Sekarang kalau duit kita beli dulu sikit. Dan kita tunggu macam kita bajet untuk 3 kali beli. Jangan main teka-teka lah, maksudnya dia ada strategi dia. Memang dia akan, paling kurang nampak rendah ni kalau kita rasa pekan, sebab kalau dia naik habis terus. Sebab dia tak nak dijangka emas ni. Kita rasa akan turun, tengok dia naik. Betul? So jadi beli sikit. Contoh kita bajet nak beli 3 dinar. Hari ni beli 1. Minggu depan nampak dia naik sikit, tak apa. Naik sikit pun terpaksa beli. Kalau tak beli nanti dia naik dah. Sebab ni dah murah sangat dah bagi saya. Murah, kalau tu boleh turun lagi alhamdulillah lah. Semua isu kadang duk tunggu yang bawah-bawah tak terbeli-beli. Dia sebab emas ni satu boleh menyelamatkan boros halus kita. Sebelum duit tu habis dengan benda-benda lain, kan online, kita pindah dalam emas untuk membantu kita. Dan emas dapat mengejar untuk beli hartanah, sebab harga hartanah naik sehari RM100 secara purata di Malaysia.
sebulan 3,000, setahun 36,500. Jadi kalau kita tak beli, kita akan menyewa sampai mati di Malaysia. Itu dia. Okey, maknanya kita ni perlu ada ilmu yang cukup, yang lengkap. Betul. Sebab saya sendiri fikirkan bahawa kalau kita nak menjual beli emas ni, kita perlu beli emas tu pada harga murah dan kemudian jualnya pada harga tinggi. Rupanya silap. Betul. Tak, bukan. Okey tuan, mungkin sedikit pesanan pada mereka. Okey, jadi tuan-tuan dan cikgu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, beli emas make sure fizikal tu dengan kita. Jangan online tak apa. Sekarang memanglah kita beli barang dapur rumah pun online. Cuma barang tu mesti kita dapat. Jangan just on paper saja. Takut kena skin cepat kaya. Betul. Banyak jangan. Kalau emas terlalu murah daripada yang lain, berhati-hati. Dia mungkin bukan kandungan emas dalam tu. Ya. Itu kena jagalah. Okey, ini satu aspek menarik juga. Mungkin saya nak tanyakan sikit berkaitan dengan ke mana yang perlu dikunjungi kalau nak tahu yang bahawa ini betul-betul tulen, betul-betul selamat. Dia sebenarnya tengok kalau produk tu ada tak orang lain jual juga produk tu. Dan tempat gadai siapa yang terima. Okey. Kalau emas jenama tu tak ada orang terima untuk gadai, memang janganlah. Okey, maknanya kadang-kadang saya lihat di media sosial ada yang bermain kutu, kutu emas katanya. Itu selamat atau tak? Okey, kalau ikut undang-undang Malaysia memang tak boleh main kutu lah sebab dia kata pengambilan deposit. Tapi sebenarnya kutu emas tu kena jaga juga. Emas yang dia bagi tu tulen ke tak, tu yang kita risau. Kalau tulen tak apa sebab benda tu nak cek benda yang payah. Saya pernah tanya saudara wife saya yang ada kedai emas, tanya dia macam mana nak tahu orang datang jual kedai emas. Sebab Ar-Ranum di Malaysia ni ada dah. Ar-Ranum kerja dia nak pergi satu kos untuk cek ketulenan emas RM15,000. Tu pun masih kena tipu lagi. Ada yang digadai di Ar-Ranum, lepas orang tu tak tebus, dia cairkan balik, dah keluar benda lain. Jadi yang sepupu saudara wife saya ni kata, nak tahu orang bawa emas ni satu benda, tengok cara dia berjalan masuk kedai kita tu, kedai emas tu. Situ dia dah boleh tahu dah at least 50% orang ni bawa emas original ke tak. Macam orang kata sekilas ikan di laut sudah aku tahu jantan betina. Tapi jangan tanya wanita. Wanita dah siar ikan dah banyak dah. Tapi sampai sekarang tak tahu yang mana jantan betina. Kecuali ada telur je. Tanya lelaki. Baik, ini satu perkongsian sangat menarik daripada Tuan Syamsuddin Kadir, Peneroran Pelaburan yang kerap juga kita panggil. Terima kasih banyak. Saya suka. Betul. Saya pun suka. Saya lagi suka. Okey, baik. Kerana sedia bersama dengan kami. Kita nak teruskan perkongsian di Malaysia hari ini. Ini berkaitan dengan Olive Food. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi, kita persilakan Encik Zamri Abu, pengasasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton Malaysia pagi ini mesti menonton. Okey, tadi kita berbicara tentang emas. Hari ini saya cerita emas untuk kesihatan pula. Hari ini saya mempromosikan produk Pati Sarang Burung Walet nombor 1 di Malaysia. Kenapa nombor 1 di Malaysia? 2 in 1. Dua dah tu. 2 dan 1 boleh sapu dekat muka buat masker. Selain pada makan, dia boleh minum dengan sapu seluruh badan. Okey, khasiat sarang burung walet pula untuk segala jenis penyakit daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Kenapa Nesquik? Kenapa Nesquik pilihan terbaik seisi keluarga. Daripada baby hingga ke peringkat dewasa, semua boleh minum. Ingat, pantang letak pasti habis. Rasa dia amat sedap. Kenapa? 70% ada kandungan dalam sarang burung, kemudian dicampur pula dengan aloe vera dan juga sedikit gula batu. Seisi keluarga boleh minum. Tak ada masalah apa. Okey, kenapa di sini Nesquik mempromosikan produk seluruh serata Malaysia? Okey, hari ini kita mempromosikan produk harga sebotol Nesquik ini, harga dia sebotol RM99 hingga RM100. Tetapi untuk penonton MSI pada pagi ini, kita promosi dengan harga 3 botol, harga dia RM200 dan promosi satu kotak secet lagi untuk semua penonton MSI pada pagi ini. Ingat, Nesquik Pati Sarang Burung Walet nombor 1 di Malaysia, pasti anda puas hati untuk seisi keluarga. So, untuk mendapatkan produk ini, anda boleh tengok nombor yang tertera di bawah, call cepat-cepat. Dan untuk menjadi ejen pula, harga dia serendah RM500 sahaja. Anda pasti puas hati dan anda tidak rugi untuk membelinya. Pastikan Nesquik pilihan di hati. Harga sebotol ialah harga RM99, tetapi promosi pada pagi ini, 3 botol RM200 sahaja dan percuma lagi satu kotak secet untuk anda menikmati seisi keluarga. Jangan risau, Pati Sarang Burung Walet nombor 1 Nesquik, 2 in 1, 2 dalam 1, boleh sapu dekat muka sekali buat masker anda, jangan risau. Okey, terima kasih kepada anda seperti menonton MSI pada pagi ini untuk mempromosikan produk Pati Burung Walet Nesquik nombor 1 di Malaysia ini. Okey, selamat menonton dan anda akan dengan cara mempromosikan produk Pati Nesquik Sarang Burung Walet di Malaysia ini. Dan nombor telefon di bawah itu. Mimpi, mainan tidur atau petanda. Menyantuni pelawak veteran Datuk Jamal Isyadat.
Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Bersama para pelakon gerak khas Namun, The Finale. perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Segalanya dan banyak lagi hanya di MHI 8 pagi TV3. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Namun perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Masa dah semakin suntuk. Orang kuat kita nak tinggalkan kita semua. Assalamualaikum, hai semua. Saya Noman Hakim memegang watak sebagai ACP Haris. Jangan lupa untuk saksikan Gerak Khas Finale hanya di TV3. Jaga diri, hiasi peribadi, kita jaga kita dalam melawan COVID-19, insya-Allah. Kembali di Malaysia dan kita nak fokus satu aspek yang sangat penting sebab ia melibatkan nyawa, keselamatan dan kemakmuran bersama. Dan itu tragedi pembunuhan yang berlaku pada Sari 2 ini melibatkan bekas pengarah Mardi, warga emas yang dibunuh ketika dalam perjuangan ilmu dan juga anak kecil yang dicampak oleh Datuk Tiri yang ketika itu mungkin dikatakan sebagai ada masalah mental sehingga menyebabkan maut. Dan ini menimbulkan kekecohan dan kemarahan. Jadi apakah natijah di sebalik ini dan apa yang boleh kita pelajari? Bersama dengan kita untuk mentafsir di sebalik tragedi pembunuhan ini bersama dengan penalisis jenayah Kamal Effendi Hashim. Hari ini tonal kita agak serius sebab kita inilah kali keumusi memang geram. Tapi kamu melihat bagaimana? Sebab ini bukan kali pertama warga emas yang dibunuh, anak kecil yang dicampak. Semuanya kerana pertukar yang disifatkan sebagai nekat untuk mendapatkan sesuatu. Tepat sekali, Fitri. Yang pertama, kalau tanya pada saya, jenayah ini pernah berlaku sebelum juga. Daripada masa awal sehinggalah sekarang, zaman kita kontemporari ini, banyak jenayah-jenayah yang sedemikian berlaku. Perbezaannya ialah pada darjah keganasan jenayah itu. Maknanya kalau dulu ada kes yang serupa tetapi dia tidak menggunakan pengakhiran yang sama. Jadi sebab itu darjah keganasan itu yang menjadi kegusaran ramai. Mentelah jenayah ini berlaku secara domestik di dalam rumah. Selalu kita dengar tentang keganasan rumah tangga, selalu kita dengar tentang mengamuk dalam rumah akibat di bawah pengaruh dadah atau alkohol. Tetapi kali ini kita dengar pula pecah rumah seumpama tanpa prejudis pada kes ini. Faktanya rumah itu dimasuki dan kemudian bagi kes yang satu lagi faktanya berlaku keadaan di mana kematian akibat daripada dicampak kalau kita tengok sebab kematian itu maka kita akan melihat satu segi iaitu kesian budak dijatuh sebagainya. Ini tidak memadai sekarang. Kita kena belajar daripada tragedi itu. Itu yang paling penting, Fitri. Okey, saya nak mulakan dengan kes yang melibatkan warga emas ya. Sebab biasanya diserang sebab mereka ni yakin dah buat kajian sebab melihat kepada rumah, melihat kepada kemungkinan suspek atau pemangsa itu memiliki harta yang banyak. Jadi dibuat perancangan nak masuk ke mana, jalan belakang ke, depan ke, tepi kanan kiri, semua itu macam mana? Perancangan. Selalunya ada penjenayah ni ada berbagai kelas. Ada yang melihat secara oportunis. Maknanya kat depan dia terbuka peluang tu ada maka disaruk terus. Ini satu jenis. Satu lagi yang telah merancang seperti Fitri kata tadi. Dia mempunyai niat khusus, dia mempunyai tujuan khusus dan dia ada secara spesifiknya apa yang dia kendaki. Katalah dia pecah masuk untuk dapatkan laptop. Laptop itulah pilihan pertamanya, primarinya dan sekundernya barang-barang yang ada kat situ. Misalnya handphone dan lain-lain. Tetapi dalam kes pecah rumah, kebanyakan kali majoriti pecah rumah ni melibatkan untuk mendapatkan keuntungan, profiteering, iaitu barang, barangkali peralatan elektrik atau barang yang mudah dibawa kalau dia naik motosikal. Kalau dia naik kereta, barang yang lebih besar. Tapi bagi yang pejalan kaki ataupun yang menggunakan basikal atau motosikal, dia mencari satu yang lebih ringan. Amat jarang ada orang tanya, boleh tak orang yang pecah rumah ni tiba-tiba dia tengok keadaan tu boleh jadi rogol ke tidak. Ya boleh jadi. Tetapi dalam sampel sebenar kes di dunia ni amat sedikit. Sebab penjenayah ni dia ada jenis dia juga. Dia jenis yang profiteering, berdasarkan keuntungan dia pergi kepada profiteering. Pada yang jenis seksual dia merencana itu, merancang, membuat persediaan adalah untuk seksual, Fitri. Okey. Ada dia punya target lah. Ya, betul. Tapi bila mana menyerang warga emas kita sedar dia umur 70-an yang tak mampu untuk melawan. Tapi mengapa mereka bunuh? Ataupun memang ada ancaman atau macam mana? Jadi
warga emas kerana awal pun memang tidak mampu kan. Jadi ada kadang-kadang dia hanya biar duduk di situ saja ataupun kunci ikat. Tapi ini bunuh, maksudnya ada memang betul ada perancangan yang jahat. Menarik apa yang Petri kata sebab kebanyakan kali warga emas, wanita dan kanak-kanak dijadikan sasaran. Mengapa mereka ni kelompok besar menjadi sasaran? Kerana diyakini tidak akan membalas balik serangan itu. Tidak akan bertindak luar jangka. Jadi penjenayah memilih sedemikian rupa, profil sedemikian kerana risiko untuk dia sendiri berisiko risiko untuk dia ditangkap, risiko untuk dia cedera tu tak ada. Dia boleh melepaskan diri, makna tak melawan. Selalu dia cari yang jenis tak melawan ni lah. Ini jadi bila kita cakap pasal warga emas, kebanyakan adalah mereka yang telah ada simpanan, ada sedikit duit, ada sedikit harta dan barangkali penjenayah telah mengetahui. Di sinilah kepentingan kita menjaga maklumat tersebut. Jadi Pak Kasim, Mak PA yang kat luar sana, tak kisahlah kat Kampung Cokro ke, kat Tampin ke, kat Koru ke kan. Apa yang kita boleh buat, information tu kena jaga. Kadang-kadang baru jual tanah. Bila baru jual tanah kan, dalam keadaan Fatri mungkin baru balik daripada satu assignment bawa duit. Jadi maklumat ni kadang-kadang yang menyebabkan bahaya itu bertambah. Ya, tahu zaman sekarang ni kita macam telanjang semua maklumat kita dedahkan Ya, betul. Di mana check in, di mana itu ini, di mana betul. Kan. Baik, tentang isu domestik pula, libatkan orang yang kita kenal sebab duduk serumah kan. Tiba-tiba berlaku perkara yang tak diingini. Serangan seksual, darjah keganasan memang berbezalah sebab ialah yang nak serang tu orang yang kita kenal. Jadi apa limit ataupun batasan bagi orang yang nak mempertahankan diri ini? Kadang yang ada pada dia hanyalah pisau, yang ada pada dia hanyalah benda-benda tajam. Sebab itulah maruah yang dipertahankan ini berdepan pula dengan orang yang nak mengancam dan mencemarkan maruah dia macam mana? Setiap orang, individu di Malaysia ini mempunyai hak mempertahankan diri. Ini jelas di dalam Akta 574 Kanun Keseksaan tu ya. Dan dalam keadaan tertentu, misalnya tak boleh dapat bantuan daripada pihak polis, dah terdesak sebagai jalan akhir maka ada lagi lanjutan dari situ. Maknanya hak mempertahankan diri itu boleh kita lanjutkan walaupun membawa kematian kepada orang ini dalam keadaan tertentu. Misalnya serangan bertujuan rogol. Serangan bertujuan liwat, tak payah tunggu sehingga habis, tamat. Maknanya masa dia nak buat tu, dia dah mula pada masa ini, seseorang telah pun mempunyai hak mempertahankan diri walaupun hasil daripada itu menyebabkan kecederaan parah, malah kematian kepada penyerangnya. Tapi had itu ada mulanya dan ada tamatnya. Hak itu ada, tapi had itu ada mula dan tamat. Bila kita takut dan bermula takut, pada bahasa itulah bermulanya hak itu, dan dia tamat apabila penjenayah itu lari atau tidak ada dalam keadaan kita lagi dekat dengan penjenayah lah. Ya. Dan kalau tanya kalau kita buat tinjauan rambang lah netizen, pasti kecewa kalau yang membunuh itu dikaitkan dengan kesihatan mental, tak waras, tak stabil waktu itu. Jadi jelas sebab libatkan nyawa terbunuh hilang anak ni perasaannya tak tahu nak cakap macam mana. Ya, dalam keadaan yang tragis, jatuh, tiba pula si ibu pula dalam keadaan yang menunjuk pada kes ni lah, yang nak dirogol, ini menimbulkan sejuta konflik dan tekanan emosi yang dahsyat. Faham. Saya tertawa kecil tadi bukan sebab kematian itu. Tidak ada kematian yang wajar kita ketawakan. Saya ketawa itu kerana kami dari sekolah pemikiran yang berbeza. Ahli-ahli ilmu jiwa akan mengatakan ada kacau ganggu jiwa, penyakit mental sebagainya. Tetapi ahli kaji jenayah tidak melihat itu. Pada jenayah kita melihat kesan dan akibat perbuatan. Jika dia tahu kualiti perbuatannya, contohlah orang bunuh diri, orang nak bunuh diri. Ada sekarang ni perdebatan Fitri. Dia kata tak patutlah orang ni ditahan kalau dia cubaan membunuh diri kerana orang ni sakit mental. Tetapi bagaimana seorang yang sakit mental tahu kalau terjun daripada bangunan dia boleh mati? Mana kualiti pemikiran itu ada. Ada perancangan dia kat arah itu? Ada, walaupun dia stres. Kalau kita kata dia stres. Tapi orang lain stres tak pula terkejun. Orang lain stres tak pula hiris tangan. Tidak pula tahu kematian dengan karbon monoksida. So ini persoalan yang selalu menjadi perbincangan antara dua-dua sekolah. Jadi kalau kita kata sakit mental, kita sebenarnya memberi peluang kepada penjenayah tadi supaya mendapat sedikit suaka, tempias suaka undang-undang, sementara kita melupakan mangsa, pendapat peribadi saya, kita melupakan mangsa yang sepatutnya juga diberi peluang yang sewajarnya atas kematiannya itu. Ya. Sebab itulah kalau lihat pada luahan sepanjang PKP ni kan, sebab bila PKP ni banyak yang duduk di rumah, yang sepatutnya memang kaki raya pun ada di situ, jadi dia punya gelora nak keluar tu tinggi.
bila dia tertekan, tak dapat mungkin bekalan dia, contohnya apalah dadah ke apa, jadi kan timbul macam-macam lah tekanan yang menyebabkan dia tambah-tambah pula yang berkurung, kemudian melayan pornografi, akan timbul macam-macam keinginan. Betul. Inilah sebabnya dia bukan berlaku tiba-tiba tau. Ya. Jaranglah tiba-tiba dia kata, oh dia terfikir nak buat je. So bermakna dia ada percubaan sebelum itu. Pada peringkat percubaan ini yang perlu dihentikan. Kan? Pasal semasa dia buat percubaan ni kita dah tahu dah ada sekali dua. Jadi bila dah ini dah bahaya dah. Bukan tunggu bila dia melakukannya bahaya. Selalu orang kalau ahli keluarga sendiri kan yang terlibat dadah ke dan lain macam dah. Kita pun tak apalah, malu kan nak cakap kat luar sana, biarlah kita selesai supaya orang tak tahu, bukan aib keluarga sendiri dan sebagainya. Tetapi faktanya ia boleh membawa kepada kehilangan nyawa dan itu yang boleh kita kena fikirkan. Barangkali ada ketikanya Fitri intervensi hendaklah bermula apabila telah ada bunyi-bunyi ataupun bayang-bayang signal isyarat bahawa ia akan berlaku. Contohnya sebelum ni dia ada mengendap kan, tepi langsir tengok misalnya, ataupun atau cuba tarik kain. Kehilangan, minta maaf ya, kehilangan pakaian dalam. Ya. Ini pun satu fetish ya. Bila fetish ni dia kehilangan pakaian dalam dia atau barang-barang peribadi ya digunakan bagi melengkapkan fantasi pelaku tu. Maka pada ketika ini itu isyarat-isyarat yang perlu kita ketahuilah. Barangkali maklumat-maklumat ini juga boleh didapati ciri-ciri ini. Malangnya kita selalu menunggu perbuatan itu berlaku. Dan saya kecewa apabila kejadian-kejadian macam ini berlaku. Sebahagian besar dari kita hanya menyatakan kesedihan tetapi tidak bertindak selepas itu. Kan? Dia vibe itu sekejap je lepas. Sekejap, biasa 3 hari je. Sedih ni 3 hari, lepas tu habislah. Kan? Sedangkan kalau kita cakap penganiayaan, pengabaian kepada kanak-kanak ni memang banyak berlaku. Kan? Daripada dulu, 80-an, 90-an, Bala Subramaniam yang pertama tu kena cucur rokok, campak kan luar kat Chowkit, sehinggalah hari ini. Kan? Ia masih berlaku. Tetapi kesedihan saja tidak memadai. Kita perlu melakukan langkah-langkah khusus untuk melihat keadaan ini, meletak dia dalam kompas yang betul. Fitri. Baik, sebutkan golongan yang fragile ya. Kanak-kanak warga emas, kadang-kadang saya masih ingat terjadi nenek tua tak boleh bangun, tiba-tiba diikat dan sebagainya. Macam mana mereka ni harus dapat dilindungi ketika mungkin yang ada kualiti boleh bertahan diri, keluar bekerja, ya. Yang ditinggalkan ni anak kecil yang mungkin terpaksa, ya. Nenek tua yang terpaksa berbaring tak boleh buat apa pun, kadang ditembak ataupun ditikam. Macam mana mereka ni dapat dilindungi di saat rumah kita tu mungkin tak ada benteng yang bagus lah. Ya. Kalau dalam keadaan biasa sebelum kita ada COVID tu pun berlaku. Yang herannya apabila dalam keadaan COVID orang duduk kat rumah lebih ramai tetapi berlaku juga kan. So apakah yang boleh dilakukan? Ni ialah pengawasan ya, sama ada fizikal ataupun pesan pada jiran atau kita boleh menggunakan teknologi ya. Kalau telefon pintar ada, kenapa kita tak boleh lengkapkan dengan kamera pintar kat rumah untuk meneliti orang tua ya atau mak kita atau bapa kita ya. Kalau kita penjaga dia atau kanak-kanak yang memerlukan perhatian istimewa ya, kanak-kanak OKU, mereka ni terdedah pengasuh barangkali memanipulasi atau melakukan penganiayaan, pengabaian, maka kita boleh monitor secara langsung. Yang kedua ialah pemeriksaan berkala ya. Kita tengok sendiri ada kesan-kesan fizikal kepada tubuh badan dia ya. Kalaupun dia tak boleh bercakap tetapi tiba-tiba kita tengok selalu kalau kita ni Fitri, ini ada pelesit gigit ni. Padahal ia kesan lebam ya, misalnya contusion. Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita buat. Begitu juga dalam keadaan kita ada memelihara atau ada ahli keluarga yang OKU, lembam dan kemudian menjadi mangsa jenayah seksual. Maka komunikasi itu yang paling penting dan perhatian penting sebab dia tak tahu nak cakap macam mana. Kan? Ini risiko yang ada. Mungkin ada satu kes yang viral juga di mana dua lelaki kan serang wanita dalam kedai sebenarnya. Kerana CCTV dia yakin memang tempat memang ada CCTV tapi berani ya. Dah semakin terbuka pula. Dia kalau anda di bawah pengaruh alkohol dan pengaruh dadah apa pun boleh ya. Jadi motifnya kadang-kadang dendam dia tak kira tempat. Sebab itu kita tengok ada kejadian di mana mayat itu ditinggalkan di tempat awam atau di tengah jalan yang baru-baru berlaku ni kan. Jadi itu supaya mendatangkan ketakutan pada orang lain sebagai isyarat ataupun dia tak merancang sampai situ. Jadi jenis yang masuk dalam rumah tebas atau kedai ni bagi dia lengkap aja hajat dia, itu yang dia nak kan. Jadi
Kalau dalam keadaan ini saya usulkan jugalah dengan kes yang berlaku tanpa prejudis pada kes itu, maka kita perlu memikirkan 3 plan. Satu, plan pencegahan, kedua intervensi, pencerahan, yang ketiga ialah pemulihan. Maka kalau rumah kita tu, kita lebih senanglah 70% kekuatan rumah adalah dari segi fizikal, pintu, kunci yang kedua, deadbolt lock. Ini dulu kita fikirkan. Kemudian baru kita fikir kalau lepas juga penjenayah dia masuk daripada bumbung buat terowong ke misalnya, ini kemudian. Tapi 70% kita kena kebalkan rumah dari segi fizikal. 30% baru persiapan kita. Tapi langkah pertama yang baik ialah secara konsisten daripada tahun 2000 saya nak cakap, iaitu langkah pertama ialah lari. Kalau kita berdepan dengan penjenayah, kita tak tahu kemampuan penjenayah atau had dia tak ikut peraturan, kita ikut peraturan. Jadi yang paling baik ialah rencana itu pertama ialah melarikan diri, melepaskan diri. Kalau kita tidur dengar tiba-tiba bunyi macam mana kan, apa kita nak buat? Nak tarik lemari kita gobok, kita nak letak ke kat belakang pintu ke kita nak kuatkan supaya dia tak boleh masuk ke atau buat peep hole kat pintu ke. Ini langkah yang boleh kita lakukan untuk mitigasi sebagai untuk mengimbang keadaan itu. Itu dia 3P, pencegahan, pencerahan dan pemulihan memang penting dan juga sentiasa kita upgrade ilmu demi kebaikan bersama. Terima kasih kepada Kamal Effendi Hashim, Peranisa Jenayah, dan kita harapkan jenayah dapat dikurangkan walaupun tak dapat ditangkis semua, namun ada penambahbaikan dan tindakan kita selepas itu. Janganlah 3 hari sedih tapi akhirnya kembali pada norma yang biasa. Kita akan berehat sekali nanti bersama dengan Dr. Gigi untuk merawat nyanyian kita selepas ini di MHI. Mimpi, mainan tidur atau petanda. Menyantuni pelawak veteran Datuk Jamali Syahadat. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Bersama para pelakon gerak khas Namun, The Finale. perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Segalanya dan banyak lagi hanya di MHI 8 pagi TV3. Bila dunia menyakiti, tiada tercari kasih yang menenangi lagi. Sakit ditusuk oleh kata, ku pejamkan mata, citra indahmu di bayangan, sabar menelani hukum manusia, rasa tak berdaya. Nyata dunia hanya pentas boneka, bila tanpa cinta hilang kekasih, samar bulan menjauh beredar, hanya kepulan awan menemani langit yang kelam. Andainya nanti satu masa ditemukan lagi, miliki jiwa raga, hati ini mahu bersama. Rindukan bulan, ku bernyanyi sepertinya tunggu, bila malam dingin yang sunyi, sabar menelani hukum manusia, rasa tak berdaya. Nyata dunia hanya pentas boneka, bila tanpa cinta hilang kekasih, samar bulan menjauh beredar, hanya kepulan awan menemani langit yang kelam.
Itu dia. Wow. Zainal, rindu. Ya, saya. Siapa rindu siapa ni? Salam. Apa khabar? Okey, Baik. suara okey ya? Oh, okey. Cuma pagi sikit biasalah. Ya. Okey, jadi macam mana kerjaya dan juga dua kerjaya kan? Itulah, buat masa sekarang ni saya tengah cuti. Okey. Daripada klinik. Tak masuk lagi klinik sebab saya nak fokus kat saya punya single ni lah. Okey. Nampaknya okey, tak apa, masih ada dulu. Boleh kita ke dalam sikit? Rindu Kita kena masuk dalam ruang ni, ruang ni. Ya. Okey. Baik, katanya rindu ni menceritakan Hafiz punya kisah hidup. Jadi cerita kisah hidup macam mana tu? Okey, sebenarnya rindu ni dia macam kebanyakan rindu ni kita cakap boleh rindu kepada kekasih, kepada Tuhan, kepada family kan, tapi untuk lagu ni sebenarnya saya tujukan kepada mak saya lah. Saya rindu mak saya bukannya sebab PKP ke ataupun sebab mak saya dah tak ada ke, tapi sebenarnya mak saya ada penyakit. Mak saya ada penyakit Alzheimer. Jadi saya rindukan mak saya yang dululah. Dulu saya boleh mengadu kat dia, kan? Tapi sekarang ni saya tak dapat nak mengadu lagi kat dia lah. Macam kita bercerita dengan kita mengadu tu bagi saya benda yang berbeza. Bukan semua orang kita boleh mengadu. Itu yang saya rindukan sangatlah, momen-momen tu lah. Oh, tak sangka maksud dia begitu mendalam sekali ya. Okey, jadi macam mana Hafiz, kuat tak sekarang ni? Buat masa sekarang ni saya kena kuat lah sebab especially dalam industri muzik ni memang banyak halangan dan cabaran kan. Jadi saya kehilangan seorang individu yang saya ada untuk mengadu, tapi saya rasa saya ada mungkin penyokong-penyokong saya, family saya dan juga tim saya yang banyak membantu saya lah untuk menjadi insan seni yang lebih kuat lah. Kita fahamlah dengan penceritaan tu. Mungkin sekarang sebab bagaimana penerimaan peminat sekarang berbanding Hafiz yang dulu sebab ialah baru selesai menyertai program realiti tersebut dengan pembawaan yang terbaru ini dan sekarang nak beri fokus bagaimana penerimaan dan strategi Hafiz ni? Okey, sebenarnya apa yang saya nak buat sekarang ni saya nak lebih ikhlas bila menyampaikan lagu. Sebab mungkin sebelum ni saya mungkin kurang matang. Jadi bila saya menyampaikan lagu tu kebanyakannya mungkin tak seberapa jujur keluar daripada hati saya. Tapi sekarang ni saya belajar, banyak yang saya belajar selepas cabaran dan juga semua kesalahan saya belajar, saya kena luahkan apa yang terbeku dalam hati saya tak boleh simpan. Saya kena bercerita kepada orang, bukan sekadar menyanyi untuk sedap sajalah. Itu yang saya belajar. Okey, ini bukan single yang pertama. Jadi rasa tak betapa payahnya nak dapat single yang kebabum-bum meletup? Itulah saya rasa bersyukurlah sebab Hang Nadim, Bunga Cantik dan Freddy sudi memberikan lagu ni sebab lagu ni memang khas diberikan untuk saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kerana memberikan kepercayaan kepada saya lah. Sebab saya tahu lagu-lagu mereka ni, beliau-beliau ni memang sangat dahsyat sebenarnya. Jadi saya nak membawakan tu. Saya nak membawakan tu pun satu tanggungjawab yang besar lah. So, sejak kan Hafiz kan keluarkan single ala K-pop kan? Tapi tidak sebab image macam tu kan? Okey. Tidak lah. Ke memang ada perasaan ke arah tu? Buat masa sekarang ni Korean. Tidak. Tapi why not kan, in the future kita tak tahu. Tapi buat masa sekarang ni saya lebihkan kepada genre-genre di mana rakyat Malaysia lebih dekat lah. Irama Melayu lah. Lagu yang lebih dekat, lebih sesuai, sedap didengar oleh masyarakat Malaysia. Jadi mungkinlah cabaran menyanyikan lagu yang dikompos oleh Hakim dan juga Stacey ni susah tak? Susah sebab diorang pun ada ada penyokong-penyokong diorang. Jadi saya membawa satu tanggungjawab yang besar lah. Cuma memang agak susah sikit kadang kita nak lari daripada orang kata ni macam suara siapa. Saya nak ada identiti saya sendiri walaupun lagu tu bukan saya sendiri yang ciptakan. Okey, cerita mana ada Titi mungkin sebab ramai yang tahu trivianya seorang doktor gigi juga, lepas tu penyanyi juga, dia singing doktor lah orang kata. Sisi lainnya orang tak tahu pasal Hafiz ni. Sisi lain saya sebenarnya suka macam aktiviti lasak saya. Kalau kalau macam water rafting ke, hiking ke, kalau nak ajak jom. Tapi PKP kan, so kita kena berehat sekejap. Sekarang boleh ada SOP sikit je lah. SOP sikit lah kan. Tapi kalau tak ada apa-apa yang penting, kita stay at home lah. Okey, macam seorang doktor gigi, apa yang anda tak makan? Alamak. Kita makan semua. Saya makan semua, cuma kalau makanan yang ada banyak pewarna tu kadang-kadang saya elakkan lah sebab dia boleh stainkan gigi kita. Oh, yang banyak pewarna. Maknanya kalau kita minum kopi selalu tu gigi boleh rosak
Bukan rosak, tapi gigi tu dia boleh bertukar warna lah. Jadi kita boleh buat scaling dan juga whitening. Promo. Itulah dia. Tak apa. Okey, nampak baju warna emas ya? Ke sesuai dengan fenomena pembelian emas ya? Itulah, tadi baru cakap pasal emas kan. Rasa macam nak beli emas Pak, tapi bukanlah. Buat masa sekarang ni memang hati saya emas kepada lagu saya. Betul. Tadi nampak macam perwatakannya pendiam. Sekarang ni baru keluar sikit-sikit lah. Sebenarnya Hafiz ni yang macam mana? Pendiam ke macam mana? Okey, sebenarnya boleh nampak lively bila cakap Sebab pasal Hanif dia menggali perasaan. Dia baru nak warm up kan? Menggali emas. Okey, sebenarnya sebab tadi saya menghayati lagu tu, jadi saya rasa agak sebab lah sebab saya teringatkan mak saya. Jadi itu yang macam bila nak start into the mood tu saya kena takes time sikit. Biasalah kan. Tapi sebenarnya saya seorang yang banyak cakap sebenarnya. Huha jugalah. Huha jugalah. Cuma tadi sebab saya feeling lagu tu kan. Saya terpaksa macam masih ada lagi rasa tu. Tapi lupa nak sebut nama bondamu. Ibu saya Rahmah binti Ismail. Di gambar tu kan? Gambar tadi. Tadi dah ditayangkan. Kita doakan semoga berjaya, Hafiz. Dan kesembuhan ataupun keajaiban untuk ibu. InsyaAllah. Dan maju Ibu Hafiz. Dan ini ibunya, Itu dia. Kalau tengok official music video dekat Rhythm and Rhyme Entertainment Channel YouTube, channel, ada suara mak saya lah dalam tu. Okey. Boleh nanti kita cari. Ini mak memang ada kasukan ke? Saya tak pastilah. Mungkin ada kasukan Chinese. Mungkinlah kan. Okey. Apapun semoga berjaya, sukses. Kita dah sampai ke hujung. Esok ada berkaitan dengan tafsiran mimpi di Malaysia hari ini dan kita tinggalkan anda dengan Hafiz Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Why don't you fill my heart with song and let me sing forevermore? You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,